Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amaba. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang keempat, anjuran Masjid Al-Akram Datuk Kraman menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah, persoalan-persoalan berkaitan dengan ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 31. Soalan: apa makna wajib akli itu, dan apa makna mustahil, dan apa makna jaiz? Kalau kita masih boleh refresh, kita boleh segarkan kembali ingatan kita. Dalam kuliah yang lalu kita telah menyebut bahawa hukum itu boleh dibahagi kepada 3. Hukum itu adalah menetapkan, mengatakan ya, atau menafikan, mengatakan tidak. Jadi yang mengatakan ya atau tidak itu salah satu dari 3. Telah disebut hukum syarak, hukum adat, dan juga hukum akal. Jadi kita pergi sekarang ini kepada hukum akal, iaitu 3 bahagi, wajib, mustahil dan jaiz. Jadi mahu keterangan apa dia kata wajib. Kerana wajib akli, wajib dari segi akal tak sama dengan wajib syarak. Kadang-kadang orang confuse, kenapa ada 20 sifat wajib bagi Allah? Adakah berarti kalau Allah tidak bersifat dengan sifat itu maka berdosa? Bukan. Yang dikatakan wajib, buat dapat pahala, tak buat berdosa, itu wajib syar'i, wajib syarak. Yang kita kata 20 sifat yang wajib bagi Allah itu wajib akli. Apa dia wajib akli? Jawapan, makna wajib akli ialah barang, yakni sesuatu yang tiada diterima oleh akal akan tiadanya. Kalau kata tiada, akal tak boleh terima. Akal kata mesti ada, tak mungkin tiada.
yakni yang tetap adanya dan tidak menerima nafi sekali-kali. Wajib akli ni dia isbat semata-mata, dia kata ya semata-mata, ada. Tiba-tiba nak dinafikan, nak dikatakan tidak ada, itu tertolak dengan akal. Akal mengatakan mesti ada. Yang akal katakan mesti ada, itulah namanya wajib. Tapi wajib akli, bukan wajib syarak. Terbahagi wajib akli itu kepada dua bahagi. Jadi hukum akal ni dah terbahagi pada tiga: wajib, mustahil dan juga jaiz, iaitu harus. Setiap satu daripada yang tiga ini terbahagi dua. Kalau wajib, ada yang namanya wajib daruri dan ada yang namanya wajib nazari. Ini dua-duanya perkataan bahasa Arabnya. Daruri ini maknanya tak perlu fikir panjang, sebentar lalu pun akal dah tahu, mesti macam itu. Sementara wajib nazari perlu kepada akal itu menilai, menimbang, barulah akal itu sampai kepada natijah mengatakan oh ini mesti ada. Beza antara daruri dengan nazari hanyalah daruri tak perlu fikir panjang, sudah dapat conclusion. Nazari ini dia perlu fikir, dia perlu timbang, dia perlu kaji, barulah dia dapat conclusion. Itu beza dia daripada perkataan nazara. Nazara asal maknanya melihat. Nazara juga boleh makna meneliti dengan akal. Wajib daruri itu ialah barang atau perkara yang tidak berkehendak kepada tilik. Tak perlu nak tilik lama-lama, nak cek dalil. Itu tak perlu. Sebentar lalu sudah faham. Seperti mengambil tempat oleh jirim. Sesuatu jirim, sesuatu benda, itu akan mengambil ruang pada lapang sekadar zatnya. Walaupun dalam bentuk gas sekalipun, dia tetap juga mengambil ruang. Cuma gas dia kurang tumpat berbanding dengan cecair, dan kurang tumpat berbanding dengan pekejar. Ambil ruang, tetap ambil ruang. Sebab itu kalau ada satu baldi yang penuh diisi dengan air, lalu kita ambil belon yang kita tiup udaranya penuh dan kita masukkan belon dalam baldi tadi, maka sebahagian daripada air dalam baldi itu akan tumpah, akan keluar, kerana nak digantikan, nak diambil ruang itu oleh udara yang ada dalam belon. Walaupun dia hanya udara, tapi dia adalah satu bentuk jirim, maka oleh itu ia mengambil lapang sekadar zatnya, iaitu tak perlu fikir panjang. Jirim mengambil ruang, itu automatik akal sudah boleh terima. Tetapi wajib nazari, wajib yang kena fikir, kena tilik, itu ialah perkara yang berkehendak akal kepada tilik dan mengambil dalil, iaitu seperti wujudnya zat Allah Ta'ala dan wujud segala sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kena fikir dahulu. Kalau tidak fikir, kerana orang tak perasan pun Allah wujud. Bahkan seorang yang malas berfikir, dia terus subscribe kepada atheism. Dia terus berpegang bahawa tak wujud yang namanya Tuhan. Dia terus ambil kesimpulan yang malas, iaitu Tuhan semua ni, kata dia, hanyalah kepercayaan nenek moyang saja. Orang yang percaya kepada Tuhan ini, dia kata tidak ada dalil. Hanya kan mereka tiru nenek moyang mereka percaya ada Tuhan, maka mereka juga percaya ada Tuhan, padahal tidak ada bukti Tuhan itu wujud. Ini orang yang malas berfikir. Kalau dia berfikir, memadai dia memandang kepada diri dia, dia sudah yakin bahawa ada Tuhan. Tak perlu nak tengok pada langit, kepada bumi, bulan, bintang, matahari, cakrawala dan sebagainya. Kalau dia melihat kepada diri dia, dia akan pasti bahawa diri dia adalah sesuatu yang wujud selepas tidak wujud. Setiap daripada kita satu masa dahulu tidak wujud, sekarang baru kita wujud. Yang pasti kita tidak mewujudkan diri kita sendiri. Tidak juga ibu bapa kita yang mewujudkan kita. Mereka hanya usaha dan ikhtiar saja. Ada juga ibu bapa ataupun suami isteri yang usaha ikhtiar untuk dapat anak, bertahun-tahun kahwin, sudah 20 tahun, 30 tahun kahwin, tak dapat anak.
padahal mereka sangat teringin untuk menimang cahaya mata. Berarti bukan ibu bapa yang menciptakan. Kalau ibu bapa menciptakan, sejenak mereka nak ada anak, ia ada. Tapi mereka hanya usaha. Maka wujudnya kita tidak dicipta oleh ibu bapa, tidak juga kita menciptakan diri kita sendiri. Maka kewujudan kita selepas tiada itu memastikan kewujudan yang Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum kita melihat kepada sistem dalam badan kita lagi yang kita juga tidak susun. Kita hanya tahu ya organ ini fungsinya, organ ini fungsinya setelah dikaji, setelah belajar. Asal pun kita tak tahu apa ada dalam badan kita. Ya, yang mana yang pam darah, yang mana yang proses oksigen, yang mana yang tapis makanan dan sebagainya. Jadi meyakini, memastikan mesti ada Allah Ta'ala, mesti Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, itu wajib yang nazari. Kena fikir, kena tilik, kena renung, baru sampai kepada conclusion natijah tersebut. Mustahil lawan daripada wajib. Makna mustahil itu adalah barang, yakni sesuatu yang tiada diterima oleh akal akan adanya. Tadi akal tak boleh terima tiada, itu namanya wajib. Akal tak boleh terima kata ada, itu namanya mustahil. Ia nafi semata-mata, yakni perkara yang ternafi, yang tiada boleh menerima tetap. Tetap itu maknanya isbat. Hukum ni kan nafi dan isbat, mengatakan ya atau tidak itu hukum. Maka apabila kita kata nafi semata-mata, tak mungkin ada benda macam ini, itu namanya mustahil. Mustahil juga terbagi kepada dua, iaitu mustahil daruri, yang tak perlu kepada nak berfikir panjang, ya? Dan mustahil yang nazari, perlu dia tu memerhati, dia kaji, barulah dia sampai kepada natijah, tak mungkin ada. Mustahil daruri itu perkara yang tak perlu kepada fikiran yang mendalam, seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Kalimah sunyi ini mungkin bahasa lama lah, khalid. Kalau sunyi dalam bahasa kita ni mungkin maksudnya tak ada bunyi, sunyi je suasana, tak ada dengar bunyi apa-apa. Bukan yang dimaksudkan sunyi di sini adalah sesuatu itu dalam detik yang sama, dia dalam keadaan bergerak pun tidak, dia dalam keadaan diam. Diam di sini maknanya statik, ya? Bukan diam maknanya quiet, bukan maknanya tak berbunyi. Diam maknanya tak bergerak. Jadi ada satu benda pada detik yang sama, statik pun tidak, bergerak juga tidak. Otomatik akal kata mustahil, mana boleh. Sama ada dia bergerak atau dia statik. Tak mungkin dalam detik yang sama, statik pun tidak, bergerak pun tidak. Kalau bergerak, ia tidak statik. Kalau statik, tidak bergerak. Kedua-duanya tidak dalam detik yang sama, mustahil. Itu mustahil yang daruri, tak perlu kepada berfikir panjang, terus dapat tangkap bahawa itu mustahil. Sementara mustahil nazari ialah perkara yang perlu kepada fikiran yang mendalam serta dalil. Seperti apa contoh dia? Sekutu bagi Allah. Apa makna sekutu bagi Allah? Tuhan selain daripada Allah. Itu mustahil. Tetapi perlu kepada kaji, perlu kepada fikir. Kalau tidak berfikir, ada orang yang menyembah kepada selain daripada Allah. Ada orang yang menuhankan selain daripada Allah. Ada yang menuhankan makhluk, ada yang menuhankan manusia, ada yang menuhankan malaikat, ada yang menuhankan batu, kayu dan sebagainya. Tapi bila dia berfikir, maka dia akan mengatakan bahawa tak mungkin ada Tuhan lain daripada Allah. Mustahil ini adalah hukum akal. Sebab itu orang yang menolak peranan akal di dalam akidah, orang ini tidak faham Al-Quran dan Sunnah. Ada orang bercakap macam itu. Dia kata, Ustaz, saya dalam akidah, saya ikut Quran dan Sunnah. Ya baguslah. Saya tak pakai akal. Lah, sejak bila Quran dan Sunnah larang orang pakai akal?
Kamu kata dalam akidah kamu berpegang pada Quran dan Sunnah, dalam masa yang sama kamu mendakwa kamu tidak pakai akal, ini adalah pencangkahan. Berarti kamu sebenarnya tidak ikut Quran dan Sunnah. Kerana kalau kamu ikut Quran dan Sunnah, pasti kamu guna akal. Dalam Quran dan Sunnah banyak ayat-ayat yang menentang orang yang tidak guna akal. Afala ta'qilun, maka kenapakah mereka itu atau kamu itu tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun, kenapakah kamu tidak berfikir? Bahkan salah satu sebab masuk neraka, Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Kalaulah ketika di dunia itu mereka yang ahli neraka berkata, ni ada orang-orang yang tak nak pakai akal, tapi nanti dari akhirat mereka menyesal. Ahli neraka mereka mengeluh, law kunna nasma'u, kalaulah dahulu ketika di dunia kami mahu mendengar. Ada orang tak mahu mendengar. Kalau diikut live kita pun dia bukan nak dengar, dia hanya datang nak beli, dia hanya datang nak condemn, dia hanya datang nak throw, bukan nak dengar. Nanti dia akan menyesal. Au naqilu, ataupun dahulu di dunia kami menggunakan akal, ma kunna fi ashabis sa'id, tidaklah kami ini tergolong daripada ahli neraka. Jadi salah satu dari dua sebab seseorang itu masuk neraka adalah tidak menggunakan akal. Pertama, sebab tidak mahu memasang telinga mendengar petunjuk dan hidayah, jadi dia tutup telinga. Kalau tak tutup dengan tangan pun dia ada mental block, dia tak dengar sebenarnya. Apa saja kita cakap masuk telinga kanan, keluar balik telinga kiri, tak lekat. Au naqilu, ataupun menggunakan akal. Maka bila orang itu menggunakan akal, dia tidak akan boleh terima Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata, kalaulah ada pada kedua-duanya, yakni langit dan bumi, alihatun, Tuhan-Tuhan yang banyak, illallah, lain daripada Allah, lafasadata, nescaya binasalah kedua-duanya. Ini kan akal boleh fikir. Kan Tuhan itu dari segi akal yang sihat adalah yang maha berkuasa, yang maha berkehendak, yang maha mengetahui, yang maha segala-galanya. Tiba-tiba ada lebih pada satu Tuhan. Jangankan kata ada 10 Tuhan, jangankan kata ada 20 Tuhan, memadailah dibayangkan ada 2 Tuhan. Maka kehendak Tuhan yang mana yang akan berlaku? Kerana Tuhan maha berkuasa. Kuasa Tuhan yang mana yang akan berjalan pada langit dan bumi ini? Jadi kalau saling bertentangan, binasa langit dan bumi. Tuhan ni nak macam ni, Tuhan ni nak macam lain. Kalau dikatakan Tuhan berpakat, berarti Tuhan terlemah. Kena berpakat dulu, kena musyarat dulu. Kita ni kan sekarang ada kerajaan perpaduan. Dulu masa pilihan raya tak berpakat, lepas pilihan raya baru berpakat nak tubuh kerajaan. Kenapa? Sebab lemah. Makhluk lemah, tak berpakat, tak mampu dia. Berpakat, oh cukup bilangan, boleh bentuk kerajaan. Itu tak apalah, makhluk kita boleh bayar. Tuhan pun kena macam itu, kena berpakat dulu, nak kena bergabung dulu, tak mungkin, mustahil. Maka akal itu setelah dia berfikir, maka dia tahu bahawa sekutu bagi Allah itu mustahil. Sebab itu tidak timbul persoalan, oh kalau Allah Ta'ala maha berkuasa, kalau Allah Ta'ala maha berkehendak, bolehlah Allah melahirkan anak. Kerana Allah maha berkuasa dan Allah maha berkehendak. Berarti kalau Allah Ta'ala berkehendak, maka Allah berkuasa melahirkan anak. Tidak. Kerana anak itu sekutu bagi Allah. Anak Tuhan kan Tuhan. Anak kucing-kucing, anak lembu-lembu, anak kucing, anak kambing-kambing. Anak Tuhan Tuhan. Berarti kalau ada anak Tuhan, ada sekutu bagi Tuhan. Sekutu bagi Tuhan itu mustahil. Maka kuasa Allah tidak ada kena-menanya dengan benda yang mustahil. Nanti bila kita belajar lebih detail nanti, bila sampai kepada menceritakan ta'alluq sifat qudrah, kita akan dapati kuasa Allah ini hanya bergantung dengan yang mungkin. Yang boleh ada, yang boleh tak ada, itu ada kuasa Allah di situ.
Yang mustahil ada, tak ada kena-mena dengan kuasa. Maka tak timbul, adakah Allah berkuasa menciptakan Tuhan lain? Tak ada. Kerana Tuhan lain itu mustahil. Adakah Allah berkuasa menciptakan zatnya sendiri? Tak ada kena-mengena. Kerana zat Allah itu wajib, mesti ada. Yang ada kena-mengena dengan kuasa ni hanyalah yang mungkin. Walaupun yang mungkin itu dari segi adat mustahil. Jadi dari segi akal tidak mustahil. Kalau dari segi akal mustahil, tak ada kena-mengena dengan kuasa Allah. Dari segi adat mustahil masih okey. Contoh, adakah Allah Ta'ala berkuasa menjadikan satu pasangan suami isteri yang sudah sangat lanjut usia? Suami sudah umur 100 tahun, isteri 98 tahun, dah menopause 50 tahun yang lalu. Boleh tak Allah jadikan mereka ini dapat anak? Suami isteri, mereka bersama dalam keadaan sudah lanjut usia, dapat anak. Dari segi adat, mustahil. Dari segi kebiasaan, mustahil. Orang muda boleh dapat anak, orang dah menopause, suami pun dah tua, tak mungkin. Tapi dari segi akal tidak mustahil. Kerana itu masih dalam sesuatu yang boleh berlaku, walaupun luar biasa. Jangankan kata sepasang suami isteri yang sudah tua boleh dapat anak, seorang wanita tanpa suami boleh dapat anak. Nabi Isa AS. Ada yang tanpa bapa, tanpa ibu, Allah jadikan. Nabi Adam AS. Apa sangat ada bapa, ada ibu, cuma tua saja. Boleh, dari segi akal tidak mustahil. Maka itu dalam qudrah. Cuma dari segi adat itu luar biasa lah, ya. Kalau ada orang sudah lanjut usia dapat anak, mungkin masuk berita satu dunia siarkan ada pasangan di Datuk Keramat, pasangan yang sudah lanjut usia Datuk Keramat dapat baby lagi. Itu masuk surat khabar, masuk berita. Tapi kalau pasangan umur 30-an, 40-an dapat baby, tak ada orang nak ambil, tahu. Kecuali saudara-saudara je lah kan. Orang luar kalau biasa lah, orang muda dapat anak. Tapi dari segi akal boleh terima. Makna jaiz itu adalah barang, yakni sesuatu yang sah pada akal, yakni dapat diterima oleh akal, ada dan tiada, dulu boleh terima. Macam tadilah, kalau kata orang tua tak ada anak, akal boleh terima. Orang tua dapat baby baru, akal masih boleh terima. Cuma dari segi adat itu jarang. Dan terbagi dua, jaiz yang daruri dan juga jaiz yang nazari. Misalnya apa? Bergerak sesuatu jirim pada masa tertentu dan diam pula pada masa yang lain. Mana satu benda itu bergerak pada satu masa, tapi pada masa yang lain dia statik. Boleh jadi. Yang kita kata mustahil tadi, pada detik yang sama dia statik, pada detik yang sama dia bergerak. Tak mungkin. Ia salah satu saja. Tapi kalau pada detik yang berbeza, itu okey. Itu harus. Jaiz daruri tak perlu fikir panjang. Kita kata benda itu possible, boleh jadi. Jaiz nazari itu kena fikir. Jaiz daruri itu satu perkara yang tidak memerlukan fikiran yang mendalam, seperti bergerak satu jirim atau diam ia, atau besar anak daripada ayah. Bukan tua anak daripada ayah. Anak dah umur 50, ayah baru umur 40, itu tak mungkin. Besar saiz badan dia. Ayah kecil ya. Anak bukan main besar lagi. Ya. Ayah berjalan buat kecil sebelah anak dia. Anak ikut mak besar. Ya. Boleh jadi. Akan boleh terima, tak boleh fikir banyak. Kalau anak lebih besar, lebih tinggi pada ayah, itu mungkin. Sementara nazari, dia perlu kepada berfikir dahulu, berfikir secara mendalam, memandang kepada dalil, baru tahu kata itu jaiz. Seperti menyeksa Allah Ta'ala akan orang yang taat dan memasukkan ke syurga orang yang asi. Asi maknanya ahli maksiat. Boleh tak kalau orang tanya, orang ni buat taat, solat, sedekah, puasa, buat baik pada anak yatim, Allah letak dia dalam neraka.
Kata orang itu buat maksiat, minum arak, berzina, mencuri, membunuh, Allah letak di dalam syurga. Boleh atau tidak? Maka jawapannya dari segi akal boleh. Aklan dari segi akal boleh. Kerana semuanya milik Allah. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala maha melakukan apa yang Allah kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi manusia yang nanti akan ditanya. Jadi dari segi akal boleh terima bahawa Allah Ta'ala mengazabkan orang yang taat dan memberi pahala atau syurga kepada orang yang maksiat. Tetapi tidaklah sampai dihukum begitu. Kerana dari segi syarak kita berpegang kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semesti benda itu harus dari segi akal dia kekal harus selama-lamanya, tidak. Contoh, wujudnya syurga atau neraka, kedua-duanya dari segi akal harus. Kerana syurga itu makhluk. Makhluk ni benda yang boleh wujud, boleh tak wujud. Allah tidak. Wujud Allah mesti wajibul wujud, yang wajib ada. Berbeza dengan sekutu bagi Allah. Tuhan selain daripada Allah itu mustahil, tak mungkin ada. Ada pun syurga neraka boleh ada, boleh tak ada, kerana makhluk. Tapi adakah boleh kita katakan syurga ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada? Tak boleh. Tadi dari segi akal harus, dari segi akal. Dari segi syarak wajib kita mengatakan ada syurga, wajib kita mengatakan ada neraka. Kenapa? Kerana dah diberitahu melalui dalam wahyu. Quran dan hadis dah beritahu ada syurga, Quran dan hadis dah beritahu ada neraka, maka tidak lagi kita itu berpegang pada akal yang asal. Akal yang asal kata harus saja. Tapi akal setelah dibimbing oleh wahyu mengatakan mesti ada. Kerana tidak mungkinlah Allah Ta'ala berdusta. Tidakkah yang demikian itu tertegah pada syarak? Tidakkah maknanya Allah menyiksa orang yang taat dan Allah memberi pahala dan syurga pada orang maksiat itu tertegah dari segi syarak? Jawapan, ya. Memang yang demikian itu tertegah pada syarak, iaitu pada nisbah wa'ad, iaitu janji baik, dan wa'id, iaitu janji buruk, bahawa Allah Ta'ala telah memilih dengan kelebihan dan kurnianya yang besar, iaitu bagi mukmin yang taat itu nikmat yang berkekalan. Dan Allah Ta'ala telah memilih dengan keadilannya bahawa bagi kafir itu azabun alim, yakni dikenakan azab yang pedih lagi berkekalan. Jadi dah berubah. Walaupun dari segi akal asalnya kata harus, tapi setelah dibimbing akal itu oleh syarak, dia mengatakan itu tidak harus. Ini yang harus pada akal, tidak harus pada syarak. Peringatan, memang banyak timbul persoalan yang demikian rupa. Bahkan ada orang mempertikaikan kalau yang soleh masuk neraka, sedangkan yang ahli maksiat boleh masuk ke syurga, maka apa perlunya kita beramal soleh? Kalau memang Allah berkuasa memasukkan orang soleh dalam neraka, dan Allah berkuasa memasukkan orang yang maksiat dalam syurga, apa kita nak amal soleh lagi? Serahlah pada Allah. Sebenarnya perkara yang demikian tidak perlu dipertikaikan. Sebab yang kita huraikan boleh ke syurga yang maksi dan ke neraka yang soleh itu ialah dari segi akal fikiran semata-mata. Itu bincang dari segi akli saja. Kenapa? Memandangkan kita ni makhluk Allah dan Allah itu khalik, pemilik. Maka Allah boleh lakukan apa sahaja terhadap makhluk yang dimiliki. Misalnya Allah Ta'ala ciptakan syurga. Syurga adalah makhluk Allah. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam juga makhluk Allah. Lalu belum lagi Nabi Adam sembahyang, belum lagi Nabi Adam puasa, belum lagi Nabi Adam buat ibadah, terus Allah masukkan dalam syurga. Kan begitu. Lepas Allah ciptakan Nabi Adam, terus Allah letak dalam syurga.
Bolehkah orang nak komplain, oh ini tak adil ya Allah? Ya, Nabi Adam boleh buat ibadah lagi, kamu dah letak dalam syurga, ini tak adil. Apa masalah tidak adil? Allah meletakkan satu makhluk dalam makhluk yang lain, itu hak Allah. Sebenarnya Allah letakkan janin dalam rahim ibu dia, itu hak Allah. Kau ibu nak komplain, bapak dia pun itu hari bukan main lagi, pasal bapak dah mengandung. Ya Allah dah letak dalam rahim ibu, tak boleh komplain. Semuanya makhluk Allah. Ya, alangkah kita manusia yang bukan kita itu pemilik sebenar, pun kadang-kadang kita guna logik yang sama. Katalah satu orang ada dua kereta. Satu kereta Mercedes baru beli, masih bawa kedai lagi. Kan kereta baru kan, dia ada satu baru dia. Segar bawa kereta baru. Plastik pun belum buka habis lagi. Mercedes S320 katakan. Dan dia ada satu kereta lagi. Ini kereta kancil lama. Mana dia dah keluar kancil sekarang? Ya. Azia pun dah nak keluar model baru. Ya. Azia model lama dah tak ada pula, dah keluar lagi. Ya. Kancil tak ada dah. Tapi dia ada dua kereta. Satu kereta kancil lama, mungkin beli zaman-zaman baru kerja dulu. Yang kali beli kereta Mercedes. Tiba-tiba orang tengok dia ni, kereta Mercedes dia dibagi kebun, angkat pokok, angkat buah, angkat pasir. Itu Mercedes baru beli. Kemudian kereta kancil dia dibagi business meeting, jumpa klien, jumpa customer, pergi bentang project paper, bawa kereta kancil dulu. Jadi kawan dia pun bagi komen, saya rasa tak sesuai lah. Abang sepatutnya pergi meeting, business meeting, abang bawa dalam Mercedes. Barulah orang tengok pun meyakinkan. Abang nak mentang tentang kerja apa semua proposal, orang tengok pun yakin bawa Mercedes. Abang bawa kancil buruk. Abang nak pergi kebun, bawa pisang, bawa apa semua itu, itulah abang bawa kancil. Ini pisang abang ikut dalam Mercedes. Sepatah je dia bawa. Kereta aku ke kereta kau? Kau bising-bising ni, kereta aku ke kereta kau? Habis, senang dah kita. Dah kereta dia. Memanglah kita rasa macam tak kena. Tapi kan kereta dia, suka hati dia lah. Padahal bukan kereta dia sebenar. Itu hanya pinjaman saja. Sampai masa berpindah tangan, mungkin dengan sebab dijual, mungkin dengan sebab dia meninggal, diwarisi oleh waris dia. Itu bukan pemilik sebenar pun. Masih boleh kita terima logik, terpulang pada dia lah, itu dia punya. Takkanlah Allah Ta'ala pemilik sebenar, kita masih nak mempersoalkan kenapa. Tak mungkin. Jadi contoh yang diberikan di sini, kita bawa satu contoh. Kita mempunyai beberapa pasang pakaian. Boleh saja kita memakai mana yang kita kehendaki, atau kita beri kepada orang lain mana yang kita tidak kehendaki. Adapun mengenai balasan baik atau azab, perkara ini termasuk dalam bahagian hukum syarak. Jadi tak sama dalam bab ini hukum syarak dengan hukum akal. Hukum akal mengatakan harus, boleh jadi. Hukum syarak mengatakan bagi yang taat itu syurga, bagi yang maksiat itu neraka. Inilah kepada Allah ampunkan. Dan dengan hukum syarak kita gunakan sebagai pedoman pada memperbaiki diri dan amalan kita. Jadi jangan kita nak play God pula. Jangan kita nak bermain yang bukan urusan kita. Oh, saya tak payahlah amal taat. Kalau Allah nak masukkan saya dalam syurga, boleh je. Tanpa taat pun saya dalam syurga. Tak perlulah saya tinggalkan maksiat. Saya buat maksiat pun kalau Allah nak ampunkan saya, boleh je. Itu kan kerja Allah. Kerja kamu adalah taat kepada perintah Allah. Soal Allah nak ampunkan kamu, Allah nak masukkan dalam neraka atau syurga, kamu tak tahu. Kenapa kamu nak bermain benda yang bukan dalam bidang kamu? Kamu tidak ada pengetahuan. Di hari akhirat besok, adakah kamu akan dimasukkan ke syurga neraka? Kamu tidak ada knowledge. Yang kamu ada pengetahuan, ini hukumnya wajib, mesti kena buat. Ini hukumnya haram, mesti kena tinggal. Ini hukumnya sunnah, elok buat. Ini hukumnya makruh, elok tinggal. Ini hukumnya harus, dia terpulang nak buat atau nak tinggal. Itu yang kamu tahu. Maka itu yang jadi panduan kamu.
Jangan kamu bermain dengan takdir Allah, itu kamu tak tahu. Selesai. Tinggal lagi 3 minit, kita masuk ke tajuk yang baru di muka surat 35. Kenyataan sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah Ta'ala dengan ijmal, dengan secara keseluruhan, dan tafsil, yakni terperinci. Ijmal makna menyeluruh begitu saja, tafsil maknanya satu persatu. Soalan, apakah yang wajib bagi zat Allah Ta'ala dengan ijmal, yang mesti ada pada Allah secara menyeluruh saja? Jawapan, yang wajib bagi Tuhan kita Allah Azza wa Jalla dengan jalan ijmali, dengan secara keseluruhan begitu saja, ingat ya, iaitu bersifat Allah Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, dan tiada siapa yang mengetahui melainkan Dia juga. Ini nak menolak bangkangan orang-orang yang tak berapa cerdik. Dia komplain, apa belajar sifat 20? Mereka ni menghadkan sifat Allah pada 20 saja. Tak betul. Kamu yang salah faham. Orang yang belajar sifat 20, mereka tidak membakaskan sifat Allah hanya pada 20. Mereka mengatakan orang kalau sudah mukallaf, akil balik, paling tidak dia kena tahu 20 sifat ini, bahawa Allah itu wujud. Dan kalau ditanya wujud sejak bila, tidak ada permulaan. Kalau ditanya wujud sampai bila, tidak ada perakhiran. Macam mana rupa Allah tak sama seperti makhluk, makhluk tak sama seperti Allah. Habis itu Allah tinggal di mana? Allah tidak berhajat kepada yang lain, tak berhajat kepada tempat, tak berhajat kepada yang menciptakan, dan seterusnya. Bukan menghadkan sifat Allah pada 20 sahaja. Adapun untuk kita imani adalah, saya ulang, bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dalam bahasa Arab disebut kamalah, yang tidak terhingga banyaknya. Bukan 20 saja, tidak. Dan tiada siapa yang mengetahui melainkan Dia juga. Jadi lawan daripada itu, segala yang kekurangan mustahil bagi Allah. Itu secara menyeluruh. Secara terperinci, insyaAllah dalam kuliah yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqarta bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.